Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani serta salam 13 Syawal. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Khamis 4 Mei 2023 bersama saya Azizana Alam. Secanggih mana pun sistem keselamatan siber negara, jika individu iaitu kita sebagai rakyat tidak memahami bahaya ancaman siber, kita pasti bakal menjadi mangsa sindiket tersebut. Dan sekiranya anda menjadi mangsa penipuan siber, sila hubungi Pusat Respons Skam Kebangsaan menerusi talian 997. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Malaysia berada di tangga ke-73 Indeks Kebebasan Media Dunia 2023 berdasarkan laporan Reporters Without Borders RSF berbanding tangga ke-133 tahun lalu. Dalam indeks berkenaan, kedudukan Malaysia meningkat 40 anak tangga dengan mencatat 62.83 mata berbanding tahun sebelumnya pada kedudukan 113 dengan 51.55 mata. Malaysia turut menduduki kedudukan tertinggi di ASEAN diikuti Thailand di kedudukan ke-106, Indonesia di kedudukan 108, Singapura ke-129, Filipina 132 dan Brunei di kedudukan 142. Indeks berkenaan yang disiarkan di laman sesawang RSF bertujuan membandingkan tahap kebebasan pengamal-pengamal media di 180 negara dan wilayah seluruh dunia. Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan bahawa sirap ubat batuk dilaporkan tercemar dari India sebagai produk tidak berdaftar di negara ini. Ketua Pengarahnya, Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata, semakan itu berdasarkan pangkalan data produk berdaftar Bahagian Regulatori Farmasi Negara NPRA. Dan selain itu, beliau berkata KKM mengambil maklum mengenai amaran yang dikeluarkan oleh pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 25 April 2023 mengenai ubat berkenaan. Dan ujarnya lagi, laporan tersebut merujuk kepada guaifenesin, sirap TG sirap yang dihilankan oleh firma QP Pharmachem Limited di Punjab, India kerana dikesan sebagai sudah tercemar. Baik, kenyataan media yang didakwa dikeluarkan Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN berhubung siasatan kes salah guna kuasa terhadap kedua setiausaha negara dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam adalah palsu. JAPEN menerusi penafian yang dimuat naik di Facebook baru-baru ini memaklumkan pihaknya tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan seperti yang ditularkan menerusi media sosial. Dan menurut JAPEN, tindakan mengeluarkan kenyataan tersebut ternyata berniat jahat dan mengelirukan rakyat. Oleh itu, JAPEN meminta orang ramai untuk tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti atau palsu. Dan terdahulu, tular satu kenyataan palsu yang memaparkan dakwaan kononnya satu siasatan akan dijalankan dengan kadar segera terhadap kes salah guna kuasa yang melibatkan perkhidmatan KSN dan KPPA. Baik, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menafikan penjualan nombor pendaftaran dan menggunakan logo sistem JPJ EBIT di aplikasi TikTok. Menurut jabatan itu, dalam satu kenyataan, akaun yang melakukan jualan nombor pendaftaran dan menggunakan logo tersebut di platform sosial media berkenaan adalah palsu. Dan kenyataan itu juga memaklumkan pihak JPJ tidak mempunyai akaun TikTok JPJ EBIT serta mengeluarkan apa-apa risalah berhubung penjualan nombor pendaftaran seperti di akaun tersebut. Sehubungan itu, JPJ menasihatkan orang ramai agar tidak mudah percaya dan terus menghubungi JPJ berdekatan untuk maklumat yang lebih tepat. Menurutnya, JPJ sentiasa komited dalam menguatkuasakan undang-undang berkaitan jalan raya demi kesejahteraan orang awam, khususnya pengguna jalan raya. Baik, semasa giat mencari kerja, pernahkah anda terfikir jika sesuatu iklan jawatan kosong itu adalah benar ataupun skam? Tidak mudah untuk mengetahui yang mana benar atau tidak kerana iklan jawatan kosong tersebut selalunya tidak mempunyai banyak perbezaan. Dan berikut merupakan antara tip dan nasihat yang anda boleh gunakan sekiranya berhadapan dengan situasi ini. Antaranya, semak di laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut tentang pekerjaan yang ditawarkan. Jangan mudah percaya pada tawaran dalam talian serta berhati-hati dengan kenyataan template
seperti hanya guna telefon dan tak perlu pengalaman kerja serta gaji RM200 sehari. Dan sekali lagi diingatkan agar jangan percaya dengan tawaran too good to be true. Baik, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ turut menafikan pihaknya mengeluarkan nombor pendaftaran kenderaan siri madani seperti yang disebarkan di media sosial. JPJ memaklumkan perkara itu menerusi kenyataan ringkas melalui Facebook rasminya baru-baru ini sambil menasihatkan orang ramai agar menghubungi JPJ untuk maklumat sahih. Dalam hal tersebut, JPJ menasihatkan orang ramai agar tidak mudah percaya serta menghubungi pejabat JPJ yang berdekatan bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat. Juga sebanyak 132 kes pertussis atau batuk kokol dengan 2 kematian dilaporkan di negara ini. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerinya, Dr. Zaliha Mustafa berkata angka itu merupakan kes yang direkodkan pada tahun ini sehingga 28 April. Dan katanya jika dibandingkan bagi tempoh yang sama iaitu sehingga 28 April pada tahun 2019, sebanyak 495 kes dicatatkan dan sekaligus menunjukkan penurunan iaitu sebanyak 73.3% daripada 132 kes pertussis yang dilaporkan. 89 kes iaitu 67.4% adalah warga negara, manakala 43 kes bersamaan 32.6% lagi merupakan bukan warga negara. Bayi berumur bawah 12 bulan adalah kumpulan umur yang mencatatkan bilangan kes tertinggi iaitu 67 kes bersamaan 50.8%. Polis memburu 3 lelaki yang melarikan tabung di sebuah masjid di SS7 Kelana Jaya pada Isnin. Dan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata pihaknya menerima laporan daripada petugas masjid pada 7.30 pagi. Dan jelas beliau, pengadu menyedari bahawa tabung berkenaan berada di perkarangan masjid telah tiada selepas selesai menunaikan solat subuh. Dan katanya lagi hasil semakan rakaman kamera litar tertutup CCTV di masjid, pengadu mendapati terdapat 3 lelaki tidak dikenal pasti masuk ke dalam masjid terbabit. Muhammad Fakhruddin berkata mereka dilihat menggunakan pemotong besi sebelum melarikan tabung masjid berkenaan. Baik, suspek kes samsing jalanan yang didakwa menunjukkan kad kuasa polis kepada pemandu lain disahkan anggota polis bantuan sebuah bank. Dan menurut Ketua Polis Daerah Wang Semaju, Superintendent Ashari Abu Samah, pihaknya mengesan video tular berdurasi 1 minit 20 saat yang dimuat naik di Facebook itu memaparkan perselisihan faham antara 2 pemandu kereta di Lebuh Raya Duta Ulu Klang ataupun Duke. Dan jelas beliau, hasil semakan pada 30 April lalu, satu laporan polis diterima oleh anggota Balai Polis Setiawangsa, Ibu Pejabat Polis Daerah Wangsa Maju. Dan katanya lagi, menurut mangsa, kejadian berlaku membabitkan sebuah Honda City yang dipandu secara berbahaya dan cuba mengganggu perjalanan. Menurutnya lagi, suspek tampil ke Balai Polis Pandan Indah, IPD Ampang Jaya bagi membuat laporan berhubung video tular berkenaan. Baik, remaja lelaki yang menunggang motosikal dengan teman wanitanya serta membuat aksi wili di Jalan Cendor Kuantan menghala ke Kemaman pada Ahad telah ditahan reman. Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Wan Muhammad Zahari Wan Busu berkata remaja lelaki yang menetap di Kampung Balok direman selama 4 hari hingga 5 Mei depan. Dan jelas beliau, penahanan reman dibuat bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 42/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kedua-dua remaja berusia 17 tahun itu ditahan pihak polis di hadapan rumah lelaki terbabit di Kampung Balok pada Isnin. Wan Muhammad Zahari berkata siasatan diteruskan dan akan mendapatkan arahan Timbalan Pendakwa Raya untuk pendakwaan. Baik, polis membuka kertas siasatan terhadap seorang lelaki selepas mendakwa pegawai kanan Ibu Pejabat Polis Daerah
ibuh dengan enggan menerima aduan daripadanya berkaitan ancaman cuti haram. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahaya Hassan berkata kertas siasatan dibuka sesulan laporan yang dibuat terhadap lelaki terbabit dan kes disiasat mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Digital 1998. Dan jelas beliau siasatan awal mendapati pengadu mengaku bahawa beliau tersilap faham tentang nasihat yang diterima daripada pegawai polis berkenaan dan melakukan kesilapan memuat naik video tersebut di TikTok. Katanya lagi pengadu bagaimanapun telah memadamkan video itu selepas menyedari kesilapannya. Juga polis sedang memburu seorang lelaki yang dilihat mencuri beg silang seorang jemaah yang sedang bersolat pada waktu Zuhur di Masjid Muhammadi Kota Baru, Kelantan, Rabu lepas. Setelah rakaman kamera litar tertutup yang memaparkan perbuatan itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Kota Baru ACP Muhammad Rosdi Daud berkata polis menerima laporan berkaitan kejadian itu daripada mangsa yang berusia 25 tahun pada pukul 2.50 petang hari yang sama dan kerugian dianggarkan RM2,000 termasuk telefon bimbit dan wang tunai RM150. Beliau berkata suspek ketika itu memakai seluar panjang berwarna hitam, berkemeja putih dan berkopiah dianggarkan berumur sekitar 30-an. Beliau meminta orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai suspek supaya menghubungi Sarjan Muhammad Hafiz Muhammad Kila di talian 0139529828 atau mana-mana balai polis yang berhampiran. Pastikan sahih berat seketika, teruskan kesihatan anda bersama kami. Saya setuju sangat dengan kebanyakan tuntutan pekerja bahawa tanpa rasa selesa di kalangan pekerja, tanpa membangunkan suasana persekitaran yang baik untuk pekerja, produktiviti tidak akan meningkat. Kalau tuntutan pekerja itu keterlaluan, maka pelaburan tidak akan sampai. Tapi kalau sikap pelabur-pelabur dan majikan itu terlalu mementingkan keuntungan sehingga mengenepikan kepentingan pekerja, maka tidak akan ada harmoni dalam negara. Jadi keseimbangan ini harus dipertahankan. Kita mau pelaburan, kita mau majikan mencatat keuntungan, tetapi kita juga mau nasib pekerja dibela dengan baik. Bagi segmen semasa, kita mulakan dengan Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan selamat Hari Wesak kepada semua penganut agama Buddha yang menyambut perayaan itu hari ini. Turut menzahirkan ucapan itu ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Dan ucapan berkenaan dizahirkan menerusi poster yang dimuat naik di Facebook Istana Negara. Dan selain itu, Baginda turut berharap semoga perayaan ini membawa keamanan, kebahagiaan dan kesejahteraan kepada semua penganut agama Buddha. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada Rabu menerbitkan pelan strategi baru bagi memerangi COVID-19. Seterusnya membantu negara beralih dari mod kecemasan kepada langkah pencegahan dan juga kawalan jangka panjang. Cadangan itu dibuat menjelang mesyuarat Jawatankuasa Kecemasan WHO mengenai COVID-19. Penerbitan tersebut adalah bagi tempoh 2023 hingga 2025. Ia rancangan keempat seumpama itu dilakukan sejak kes pertama wabak dilaporkan pada akhir 2019 di Wuhan, China. Minggu lalu, WHO mengesahkan kadar kematian COVID-19 menurun sebanyak 95% sejak awal tahun ini. Baik, persediaan awal bagi menghadapi fenomena El Nino kuat yang diramal berlaku Jun ini perlu dilaksanakan segera dengan melibatkan dua pemegang taruh utama negara, iaitu kerajaan dan rakyat untuk meminimumkan impak fenomena itu. Pakar alam sekitar Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, walaupun Malaysia pernah beberapa kali mengalami fenomena tersebut, persiapan awal meliputi semua aspek adalah perlu bagi mengelakkan kepanikan yang
yang melampau. Beliau berkata berdasarkan rekod setakat 2015, El Nino pernah melanda negara sebanyak 12 kali, iaitu sejak 1951 hingga 1952, dan kejadian yang paling teruk ialah pada tahun 1997 hingga 1998 apabila catatan suhu tertinggi 40.1 darjah Celsius direkodkan di stesen meteorologi Cuping Perlis pada 9 April 1998. Dan seterusnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan merekodkan sebanyak 575 kes kebakaran terbuka yang membabitkan tanah gambut, ladang, kebun dan sampah bermula Februari hingga kini. Dan pengarah JBPM Kelantan Zainal Madasin berkata jumlah terbabit tidak termasuk kebakaran kediaman, bacuk, menjadi daerah paling tinggi yang merekodkan kes kebakaran terbuka, diikuti daerah Pasir Mas. Katanya JBPM Kelantan telah menempatkan 50 pegawai dan anggota bertugas dari Balai Bomba dan Penyelamat Bacuk, Pangkalan Cepa, Kota Baru, Pasir Tumbuh, Pasir Putih dan Tok Bali untuk berkampung di lokasi, dan operasi pemadaman berlangsung tanpa henti. Mahkamah Seksyen di sini mendapati keterangan pengasas Rumah Bonda Siti Bainun Ahmad Razali bahawa remaja perempuan sindrom Down yang dikenali sebagai Bella cedera terkena tumpahan air panas dari termos semasa ketiadaannya di sebuah kondominium adalah rekaan kerana insiden itu tidak pernah berlaku. Hakim Izralizam Sanusi dalam penghakimannya berkata keterangan bela diri Siti Bainun menyatakan bahawa pada 6 hingga 9 Mei 2021 dia bersama rakan serumahnya Nur Maliana Ramli, iaitu saksi pembelaan ketiga, telah keluar dari kondominium di Wang Semaju untuk bertugas di rumah bonda di Setapak. Izralizam menambah tertuduh menerangkan pada tarikh tersebut beliau telah meninggalkan Bella bersama-sama Yasmin, iaitu saksi pendakwaan kelima, serta Balkis Aida dan Tulus Jiwa di kondominium tersebut. Keputusan Bank Negara Malaysia BNM untuk menaikkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas kepada 3.00% mencerminkan daya tahan ekonomi Malaysia, kata ahli-ahli ekonomi. Dan Ketua Jualan Equity Rakuten Trade Vincent Lau berkata kenaikan OPR selepas dikekalkan pada Januari dan Mac tahun ini dijangka merupakan yang terakhir bagi tahun 2023. Jelas beliau kenaikan kadar itu sememangnya satu langkah mengejut kerana pandangan konsensus menjangkakan tiada kenaikan kali ini. Bagaimanapun, katanya saham perbankan dijangka mendapat manfaat daripada pengumuman yang dibuat oleh BNM itu semasa mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetarinya semalam yang membawakan kembali kadar faedah penanda aras tersebut ke paras sebelum pandemik. Seorang pelelaki ditemukan tidak sedarkan diri akibat dipanah petir di tepi jalan di Kampung Seri Ceding, Banting, Kuala Langat Selasa lalu. Ketika kejadian, mangsa warga tempatan berusia 50 tahun dalam perjalanan ke tempat kerjanya pada jarak kira-kira 16 km dari lokasi terbabit. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Ahmad Ridwan Muhammad Nur Saleh berkata mangsa bekerja di sebuah kilang di Bandar Mahkota Banting dengan menunggang motosikal kira-kira 6.20 minit petang. Dan jelas beliau semasa melalui Jabatan Rimbayu ke Ladang Teh Seri Ceding, mangsa telah terkena panahan petir lalu jatuh dari motosikalnya dan tidak sedarkan diri. Beliau berkata orang awam yang melalui jalan itu membantu mengangkat mangsa dan diletakkan di tepi jalan dan menghubungi talian kecemasan. Seorang pengawal keselamatan ditemukan maut dalam timbusan tanah runtuh di Taman Seputih dekat sini tengah malam tadi. Anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Hang Tuah BBP Seputih, Pasukan Khas Operasi Taktikal dan Penyelamat Malaysia STORM dan Unit Anjing Pengesan K9 bersama beberapa jentera digerakkan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan menerusi MERS 999 pada pukul 12.54 tengah malam.
Dan menurut Komando Operasi Penguasa Kanan Bomber 3, Bomber 2 Muhammad Ridwan Razali, setibanya pasukan bomber di lokasi kejadian, pihaknya mendapati berlaku runtuhan tanah dan menghempap sebuah pondok pengawal yang berada berhampiran. Katanya mangsa berjaya dibawa keluar pada pukul 6.23 pagi ini dan disahkan meninggal dunia oleh pihak paramedik. Seterusnya, KKM menerusi teras 1 Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS menggunakan pelbagai pendekatan dan juga kaedah media bagi memantapkan promosi membudaya amalan hidup sihat dalam kalangan rakyat. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata satu kelainan dilakukan dalam menyampaikan mesej tersebut melalui penerbitan sitkom yang mampu mencorak daya fikir masyarakat. Dan jelas beliau perkara itu merupakan satu pendekatan baru dan beliau berharap ia bukan sahaja dapat menimbulkan minat orang terhadap kesihatan, bahkan juga menyampaikan agenda kesihatan secara santai. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran sitkom Agenda Nasional Malaysia Sihat. Seterusnya, Kerajaan Negeri Sarawak serta Kementerian Komunikasi dan Digital sepakat bahawa isu 3R yang menyentuh kaum, agama dan institusi diraja perlu ditangani sebaiknya kerana ia boleh menjadi bara dalam kalangan masyarakat Malaysia. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching berkata isu itu adalah antara perkara yang dibincang semasa kunjungan hormat beliau ke atas Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada Rabu. Turut dibincangkan ialah pelbagai isu berkaitan infrastruktur telekomunikasi Sarawak termasuk status pembinaan Menara Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 1 dengan peruntukan RM4.09 bilion, pelaksanaan titik kehadiran Fasa 1 dan Fasa 2 dengan peruntukan lebih RM1 bilion serta pembinaan dan perluasan pusat ekonomi digital. Baik, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengesyaki penglibatan pengusaha stesen minyak bersekongkol dengan sindiket seleweng diesel bersubsidi. Ia selepas penemuan 63,000 liter diesel bersubsidi bernilai lebih RM135,000 dalam serbuan pada Rabu di sebuah gudang di Kampung Sri Aman di Puchong. Pengarah KPDN Selangor Muhammad Zuhairi Madradi berkata serbuan dijalankan susulan aduan awam dan hasil rusikan selama sebulan. Dalam operasi tersebut, pihaknya turut menemukan beberapa keping resit pembelian minyak diesel secara berulang daripada sebuah stesen minyak sama. Dan jelasnya, gudang tanpa nama itu lengkap dengan tempat tinggal dan sistem kamera litar tertutup menyebabkan kesemua ahli sindiket sempat melarikan diri semasa serbuan. Baik, setelah tertangguh 3 tahun akibat pandemik COVID-19, pameran automotif Malaysia Auto Show kembali lagi untuk edisi 2023. Pameran berlangsung dari 4 hingga 7 Mei yang bertempat di Taman Expo Pertanian Malaysia Maib Serdang. Menyasarkan kehadiran 200,000 pengunjung, sejumlah 90 pempamer terlibat sepanjang 4 hari penganjuran. 5 ruang pameran utama ditampilkan, antaranya EV Show bagi teknologi mobiliti elektrik selain pameran kereta dan motosikal Malaysia Auto Show yang dianjurkan Institut Automotif Robotik dan IoT Malaysia, iaitu sebuah agensi bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Dan pastikan sahih berehat lagi, kita akan kembali lagi selepas ini. Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah,
keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Baik, bagi segmen notifikasi kita mulakan dengan Hari Bertemu Pelanggan dan Karnival Kerjaya bagi tahun 2023 yang akan berlangsung pada 6 hingga 7 Mei dari jam 9 pagi hingga 5 petang. KL Central dan masuk adalah percuma dan antaranya jabatan dan agensi serta pemain industri yang terlibat adalah dari Miros Prasarana dan juga AirAsia. Baik, 5G beralih kepada model Dwi-rangkaian yang membantu dalam menamatkan unsur monopoli 5G, juga membantu dalam mencapai sasaran 80% liputan 5G menjelang penghujung 2023 dan juga menggarap hala tuju komunikasi yang lebih telus. Baik, awas cuaca panas berikut merupakan penyakit berkaitan dengan cuaca panas. Antaranya adalah ruam panas di mana kulit akan menjadi merah dan juga muka berasa pedih. Kedua adalah kekejangan haba ataupun heat cramp di mana otot akan menjadi kejang akibat pendedahan kepada cuaca panas. Ketiga adalah keletihan haba di mana turut berlaku akibat pendedahan berterusan kepada cuaca panas. Dan yang keempat, strok haba di mana suhu badan akan melebihi 40 darjah Celsius dan juga boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat dengan cepat. Dan berikut merupakan langkah bagi melindungi diri dari kesan cuaca panas, iaitu yang pertama, pastikan anda mengurangkan aktiviti luar yang melibatkan pendedahan kepada cuaca panas. Yang kedua, menyejukkan suasana rumah dengan memasang penyaman udara ataupun kipas. Dan ketiga juga, pastikan anda kurangkan makanan yang boleh memanaskan badan seperti cili dan juga lada. Baik, jangan sebarkan kandungan berbau hasutan demi keharmonian sesama kaum. Dan anda boleh laporkan kandungan sensitiviti berbau 3R iaitu religion, race and royalty kepada MCMC di media sosial @mcmc.gov.my. Baik, jangan jadi mangsa kepada penipuan kewangan dan pencukaian. Apa yang anda boleh lakukan adalah jangan lakukan sebarang pembayaran sebelum pengesahan melalui saluran rasmi. Dan kedua, jangan dedahkan sebarang maklumat sulit berkaitan informasi kewangan dan pencukaian kepada mereka yang anda ragui akan statusnya. Ketiga, jangan beri maklum balas sekiranya menerima sebarang panggilan yang mendakwa daripada mahkamah, balai polis ataupun mana-mana pihak berkuasa. Baik, di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wesak kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyambutnya. Dan juga pastikan anda meminum 8 gelas air sekurang-kurangnya bagi memastikan anda mengekalkan dehidrasi badan. Dan selain itu, jangan lupa teruskan bersama kami esok di saluran berita RTM pada jam 2.30 petang. Dan kepada anda yang berdepan dengan situasi penipuan kewangan, jangan lupa hubungi 997 dengan kadar segera dan juga hubungi bank yang terlibat bagi memastikan tindakan yang sepatutnya dapat diambil. Sekian sahaja daripada kami di Pastikan Sahih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.